membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam menceritakan nikmat Allah terlalu luas. Terlalu luas. Bila Ustazah nak sebut tentang nikmat Allah terlalu luas, memang bergetar suara. Siapa kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa kita untuk mendustakan nikmat Allah yang sampai pada kita? Tahun 2020 kita diuji dengan pandemik COVID-19. Sungguh, majoriti di kalangan kita semua terkesan merasa susah. Susah Ustazah dalam keadaan ini. Tapi tolong syukuri kerana kita masih beroleh nikmat Allah. Apakah nikmat Allah? Kita tergolong mudah-mudahan di kalangan orang-orang beriman. Apakah nikmat Allah? Kita belum mati. Kita masih hidup sekarang ini. Kita masih bernyawa. Bernyawalah, bernafaslah. Dengan setiap helaan nafas itu, kita kembalikan segala-galanya kepada Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan ciri orang-orang munafik itu? Salah satunya adalah membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Dalam perkara lain kita tahu sangat dah. Banyak kali diucapkan orang pandai bahasa Arab atau tidak, hafiz ataupun tidak akan Al-Quran, tahu dah. Oh, ada di sana Allah menyebutkan bahawa membazir ini adalah saudara-saudara syaitan. Kawan-kawan syaitan. Jadi kita nak tengok di mana sikap ini ada ataupun tidak pada diri kita. Na'udzubillah. Kerana tujuan kita belajar, lagi terasa jahilnya diri. Lagi belajar, lagi mampu mengkoreksi diri. Hisab, muhasabah. Bukan untuk kita nilai orang lain, tuding jari. Oh, ciri 40 ni sikap jiranku. La. Ya, ciri 41 ni sikap kakak iparku. Ciri 42 ni sikap kawan pejabatku. Tak. Kita tanya diri kita masih punyakah sifat munafik ini? Lalu jika ya, mintalah kekuatan daripada Allah untuk nyahkan sifat yang boleh menghumban ke dalam neraka Allah ini sentiasa wujud dalam hati kita. Kita nak menjadi manusia yang semakin baik, semakin baik, semakin baik supaya kita dimatikan Allah dalam kebaikan itu. Kita takut muslimin muslimat dirahmati Allah, musuh yang paling nyata itulah iblis laknatullah, sentiasa mengintai-ngintai, membisik-bisikkan. Dia tahu orang naik satu tangga daripada baik kepada lebih baik, dia pun akan lebih berusaha untuk mendowngradekan kita menjadi manusia yang mendakwa Islam tetapi tidak lagi mukmin, bahkan menjadi munafik. Na'udzubillah. Baik, Islam menyuruh umatnya hidup serba sederhana dalam segala aspek dan melarang membazir dalam menikmati segala kurniaan Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekali lagi Ustazah Zai sebut, jom kita teropong ke dalam hati kita. Selama 40 tahun hidup, bagi orang macam sebaya Ustazah, selama 50-60 tahun hidup ibu-ibu ayah-ayah saya, selama kita baru 20-an contoh, anak-anak remaja, adik-adik Ustazah kasihi, menonton kita bersama-sama pada hari ini, jom kita hisab, ada tak selama ini kita telah membazir-bazir dalam menikmati kurniaan Allah? Kat mana membazirnya Ustazah? Tak payah kata nasi di pinggan. Yang kita Masya Allah duk tamak haloba semua lauk kita yang terhidang tu kita nak rasa. Nak tambah lagi, tambah lagi. Tak mengapa asalkan makan. Tapi ini mula-mula isi dalam pinggan kita dah terlalu banyak. Akhirnya kita berkongsi rezeki dengan tong sampah. Tak apalah Ustazah, pemurah kan? Berkongsi rezeki salah alamat buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kongsikan dengan asnaf, dengan golongan-golongan yang memerlukan. Bukan kongsikan namanya pun sampah, tempat sisa makanan kita buang. Bukan yang masih elok lagi kerana tamak halobanya kita, itu dari segi makanan. Dari segi masa, Allah sebutkan kita dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa-masa yang sedang kita lalui ini, kita hidup sampai ke tarikh ini, berapa banyak Allah telah anugerahkan masa.
Masa tu makhluk macam kita juga. Allah yang ciptakan, Allah bagi kepada kita. Macam mana kita berurusan dengan masa itu? Kata Allah, semua manusia dalam kerugian. Allah guna kalimah al-insan. Manusia yang sering lupa ni, semua Allah kata dalam kerugian. Kita bila baca ayat tu, tak naklah masuk dalam kalangan orang-orang yang rugi ni. So tadabburlah ayat tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Tak rugi dia. Wa amilus salihat, sentiasa beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita tahu, semua manusia kalau dengan masa ni dalam kerugian. Kecuali siapa? Masya Allah. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita ke atas muka bumi Allah ni semata-mata untuk beribadah. Bukan nama ibadah tu solat 5 waktu sahaja. Muslimin muslimat, mana baki lagi kalau 24 jam untuk dihimpunkan 17 rakaat sehari semalam dalam 5 waktu yang fardu tu, tak sampai 1 jam pun sebenarnya. Mana baki 23 jam lagi? Habis tu takkan nak solat saja Ustazah selama 24 jam. Yang 5 waktu ni pun lutut kita macam nak tercabut dah. Ini kan lagi kita nak solat 24 jam. Bukan Allah suruh kita solat semata-mata maksud ibadah. Pergilah bekerja. Pergilah belajar. Bukan sekarang lah orang Selangor PKPB lagi kan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Maksudnya kita disuruh buat melata di atas muka bumi Allah. Tetapi di setiap helaan nafas kita itu berurusan dengan hablum minan nas. Berhubung sesama manusia. Kita masukkan tak al-khaliq, yakni Allah ke dalam setiap urusan kita dengan makhluk. Cari muslimin muslimat. Amilus salihat. Kita beramal soleh. Beramal soleh ni bukan hubungan kita dengan Allah saja kena percantikkan. Hubungan kita sesama manusia. Allah pandang bukan amalan zahir sahaja, tetapi amalan batin. Hati kita ini. Jadi dalam hati kita ini sentiasa push. Hai mata, tengok yang baik-baik. Hai telinga, dengar yang baik-baik. Hai lisan, cakap yang baik-baik. Tak mampu cakap yang baik, diamlah wahai lisan. Hai tangan, ambillah yang hak. Walau sekarang ni kita susah, jangan main sapu je. Nak tak kerja, kau kena buang kerja kan? Tapi kau buat kerja dengan aku, komisen tinggi ni. Tapi kena buat benda yang jangan nak tunjuk ustaz-ustazah sangat. Muslimin muslimat contoh. Ustaz-ustazah pun berapa ramai kehilangan kerja. Tetapi Allah nak test ni bukan di kalangan orang biasa-biasa sahaja. Bukan kata Allah ustaz-ustazah tak apalah. Iman tebal. Tak muslimin muslimat. Dan minta maaf saya bukan menafikan juga golongan ustaz-ustazah. Tidak. Maksudnya Allah ciptakan syurga untuk siapa? Untuk semua kita. Duk level mana pun kita, cantik, hodoh, kaya, miskin, ustaz-ustazah ataupun bukan, muslimin muslimat. Bahkan Allah ciptakan neraka itu bukan sengaja Allah nak campak ke dalamnya. Tapi kita yang memilih. Nak syurga, hari ni kita buat keputusan. Nak neraka, na'udzubillah, hari ni kita buat keputusan. Kerana Allah dah anugerahkan kita akal. Kita bukan bagi kuliah live ni kepada orang yang tak punya akal. Minta maaf Ustazah sebut. Semua kita adalah golongan yang berakal. Dan kita dicampakkan iman oleh Allah. Saya yakin percaya. Kalau tak ada iman, tak ada je nak tengok ruang-ruang macam ni. Muslimin muslimat. Kita bernafas pagi subuh tadi dengan Alhamdulillah. Engkau hidupkan aku ya Allah. So dalam kehidupan ini muslimin muslimat syukuri. Jangan berlaku hak tadi makanan, hak masa, hak kesihatan yang Allah bagi ni. Siapa suruh kerajaan buat PKPB? Jadi saya guling-guling je lah atas kastil. Waktu pukul 11 pagi ni tak bangun tidur lagi. Allahu Akbar. Sehat tapi duduk saja. Tak ada kerja nak buat. Carilah kerja. Kerja bukan mesti kita kena keluar rumah. Dalam rumah saja berapa banyak kerja. Berbulan-bulan dah kita di PKP-kan oleh Allah. Tapi masih lagi tidak memanfaatkan masa. Kita pun kata tak apalah, nanti-nantilah boleh buat. Nak kemas rumah bahagian mana-mana, store yang dah berkurun tak kemas tu, tak tahu apa yang beranak kat dalam tu. Kita nantilah tunggu PKP satu lagi. Patutlah tak berakhir lagi PKP ni. Doa orang-orang yang malas rupanya. Tunggulah nanti tunggu sampai bila? Muslimin muslimat, kita telah berada di penghujung tahun 2020. Kita dibeginikan oleh Allah. Kita masih membazir-bazir nikmat yang Allah beri kepada kita. Allahu Rabbi. Manusia jenis apa kita ni? Minta maaf Ustazah bercakap kepada diri Ustazah sendiri. Ayuh kita sama-sama gunakan akal untuk kita berfikir. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita tengok segala harta dimiliki. Itu orang yang mempunyai harta.
Awal tahun 2020 masih ramai ustazah yang berharta. Sekarang ni dah November ni dah tak ramai orang berharta. Kenapa pula? Dah habis dah segala simpanan. Yang mana bos-bos kepada syarikat-syarikat besar dah mula mengeluh. Muslimin muslimat semoga digantikan dengan yang lebih baik segala pengorbanan mereka. Kerana kasihan dengan staf mereka yang tak ada bisnes. Tapi ustazah, kita kenalah juga pastikan anak-anak kita, anak buah kita semuanya ada makanan di atas meja. Itu kan pesanan Perdana Menteri kita. Macam tu muslimin muslimat. Allah yang ada cawangan seluruh Malaysia tutup belaka dah. Tinggal HQ satu dekat KL ni ustazah, tolong bantu dengan doa. Ya, sama-sama kita saling mendoakan. Semua kita dalam susah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah. Ingat tak kita saat diuji Allah demikian, apa yang kita lakukan saat kita beroleh nikmat dulu? Kita gunakan ke jalan Allah tak?